Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Atiullah bin Othman. Saya Sayyidah Afika binti Burhan menghasilkan video ini untuk menjawab pentadbiran akhir subjek HMS 3053 isu-isu moral dengan tajuk tanggungjawab individu melaporkan salah laku penjawat awam menerima rasuah. Kita akan mengetahui dulu apakah itu rasuah. Menurut Transparency International, rasuah merupakan satu kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk keuntungan peribadi, manakala menurut undang-undang dunia pula, rasuah merupakan satu perbuatan yang telah mencukupi kepada 4 aspek, iaitu melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan, penyalahgunaan harta negara, merugikan negara dan memperkayakan diri sendiri serta kerabat. Manakala menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pula iaitu SPRM, rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai satu upah ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berkaitan dengan tugas rasmi mereka. Maka kita lihat dulu apakah itu salah laku. Salah laku ini adalah apa-apa perbuatan yang melanggar tata kelakuan di bawah peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 dan peraturan lain yang berkuat kuasa. Berdasarkan laporan akhbar Sinar Harian 2021 mengenai isu pejabat awam terima rasuah ini, seperti mana yang kita tahu, kaki tangan staf atau pejabat awam yang berkualiti tinggi ini merupakan aset penting terhadap kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Namun begitu, berdasarkan perangkaan yang dikeluarkan oleh SPRM dari tahun 2015 hingga 2020, sejumlah 5,652 tangkapan telah dibuat berdasarkan kes rasuah, di mana didapati sebanyak 2,683 atau 47.5% terdiri daripada pejabat awam. Oleh hal yang demikian, berdasarkan isu rasuah yang semakin berluasa ataupun berpanjangan ini, kita sebagai individu wajar untuk melaksanakan tanggungjawab ke atas perlakuan salah laku terima rasuah dalam kalangan pejabat awam ini, di mana apa yang mewajarkan kita untuk bertindak adalah hak asasi manusia yang diproklamasikan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu 1948, iaitu hak individu dan hak sosial. Antara hak individu tersebut adalah hak beragama, hak berpersatuan, hak mengemukakan pendapat. Manakala dalam konteks Undang-Undang Malaysia pula, perkara 10-1E Perlembagaan Persekutuan, di mana kebebasan bersuara telah termaktub dalam undang-undang ini. Jadi setiap rakyat Malaysia bebas untuk mengemukakan idea, pendapat dan apa-apa yang ingin disuarakan. Manakala hak sosial pula terdiri daripada hak terhadap pekerjaan, hak terhadap pendidikan dan khidmat kesihatan. Kewajaran yang seterusnya adalah kewajipan melaporkan salah laku rasuah, di mana dalam Seksyen 25-1E Akta SPRM 2019 menyatakan bahawa mana-mana orang yang dijanjikan atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar peruntukan akta tersebut hendaklah melaporkan pemberian janji atau tawaran itu. Kegagalan untuk mematuhi seksyen ini dianggap sebagai satu kesalahan, di mana dia boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Di dalam Seksyen 25-3 Akta SPRM 2009 pula, ia menyatakan bahawa mana-mana yang daripadanya suapan telah diminta atau diperoleh atau percubaan dibuat untuk membuat suapan, hendaklah seawal mungkin melaporkan perkara tersebut. Kegagalan mematuhi seksyen ini dianggap sebagai satu kesalahan di bawah Seksyen 25-4 Akta yang sama, dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sering menjadi pertanyaan ataupun sering menjadi persoalan dalam kalangan-kalangan yang pemberi maklumat tentang isu rasuah ini. Apakah
keselamatan mereka terjamin sekiranya melaporkan salah laku tersebut. Ia sangat terjamin seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 65/1 dan 2 Akta SPRM 2009, iaitu diperuntukkan perlindungan kepada pemberi maklumat, dan kandungan maklumat tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang, termasuk tidak boleh didedahkan atau diperintahkan supaya didedahkan dalam mana-mana prosedur mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa lain. Manakala bagi si pemberi maklumat pula boleh mendapatkan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, dan bagi si pemberi maklumat sebagai saksi kepada sesuatu kes rasuah pula boleh mendapatkan perlindungan di bawah Akta Perlindungan 2009. Jadi apa yang dapat saya bandingkan di sini adalah tanggungjawab individu itu sendiri dengan teori deontologi Immanuel Kant, di mana apa yang dinyatakan oleh Immanuel Kant tentang perlakuan baik ini adalah yang dapat disebut baik adalah dalam erti sebenar, iaitu kehendak yang baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau bersyarat. Misalnya kesihatan, kekayaan atau kepintaran adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Tetapi jika digunakan oleh kehendak yang jahat, semua perkara itu boleh menjadi sangat teruk. Jadi apa yang dapat dikaitkan di sini adalah sekiranya seseorang individu itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam melaporkan isu terima rasuah dalam kalangan pejabat awam ini, ia tidak menggunakan kepintaran atau kebolehannya untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Jadi ia menjadi suatu kehendak yang jahat dan yang boleh merosakkan integriti pejabat awam serta integriti diri kepada dirinya sendiri. Selain itu, Immanuel Kant juga menyatakan bahawa kehendak menjadi baik ini jika bertindak kerana kewajipan. Jadi untuk melaporkan isu terima rasuah dalam kalangan pejabat awam ini sudah tentu menjadi satu kewajipan kepada kita, seperti mana yang dinyatakan di bawah Akta SPRM 2009 adalah wajib bagi seorang individu itu melaporkan isu terima rasuah ini. Jika tidak, ia boleh dianggap sebagai satu kesalahan. Jadi apa yang boleh dikatakan di sini berdasarkan teori deontologi ini adalah seorang itu hendaklah menjalankan tanggungjawab mereka menggunakan kehendak yang baik dan dalam melaksanakan kewajipan. Jadi yang menjadi satu otonomi kehendak yang berlandaskan kepada hukum moral. Jadi apa yang dapat disimpulkan di sini tentang tanggungjawab individu, isu penerimaan rasuah dalam kalangan pejabat awam dan pemikiran moral adalah wajar bagi seorang individu melaksanakan tanggungjawab mereka terutamanya bagi menjaga nilai integriti awam dan nilai integriti dalam diri sendiri. Seterusnya, jika dikaitkan dengan teori deontologi Immanuel Kant, seorang individu itu perlu melaksanakan tanggungjawab berdasarkan kewajipan. Jadi ini selaras dengan kewajipan yang dinyatakan di bawah Akta SPRM 2009, kewajipan bagi seorang individu melaporkan salah laku rasuah ini terhadap pihak yang berkuasa. Sekiranya gagal, ia dianggap sebagai satu kesalahan. Jadi menurut Immanuel Kant, seorang individu yang ingin melakukan suatu perkara yang baik mempunyai otonomi kehendak berlandaskan hukum moral. Maknanya, apa yang dilakukan untuk berkelakuan baik ataupun untuk melakukan perkara yang baik, semuanya berlandaskan hukum moral. Sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab kita dalam melaporkan isu rasuah dalam kalangan pejabat awam ini, sudah tentu kita masih berada di landasan hukum moral. Sekiranya kita hanya berdiam diri dan melihat, ia sudah melanggar kepada hukum moral dan membiarkan perlakuan yang jahat ini menjadikan suatu keadaan itu sangat teruk. Oleh hal yang demikian, bukan sahaja menjadi tanggungjawab individu sendiri untuk melaporkan isu ini, tetapi semua orang, semua masyarakat dan negara perlu memainkan peranan yang sama dalam mencegah, membendung dan mengurangkan isu ini terus berlaku. Sekian, terima kasih.